سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله وحده لا شريك له حمدا توجبه سوابغ نعمه ولا نعمه واحدة لا يوفيها بعض حقها حمد حامد ولا شكر الشاكر آناء الليل وأطراف النهار دهر الداهرين شكر وأبد الآبدين وصلى الله على نبينا محمد رسول الله المبلغ ربه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فأخرجنا بها من الظلمات إلى النور وأنقذنا بها من نار جهنم متبعنا هدي القرآن العظيم ولزمنا سنة رسوله العمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على أبويه رسول الكريم إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau An-Nuriyah Meru 2B, yang saya hormati asatizah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nikmat kenikmatan Islam, masih lagi memberi keberkatan kepada kita, masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita merasai nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpahi rahmatnya kepada hamba-Nya yang selalu suka akan majlis ilmu. Dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah di dalam majlis ilmu, yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sesiapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan sesiapa yang menempuh jalan-jalan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah, saya mohon maaf kepada pihak surau kerana keterlewatan sikit. Saya rasa dah tak sempat tadi kuih tujuh suku tadi kat atas jalan raya lagi. Bukan atas jalan raya nak on the way nak ke surau, atas jalan raya nak on the way nak baru nak balik rumah. Pasal tak tahulah hari ni jam teruk sangat, dengan lori jatuh je. Mujur saya tak masuk kat lori situ, tapi jam daripada Manjul nak ke Meru tu pun teruk sangat, tak tahu pasal apa. Lain-lain waktu tu pula bukan saya yang drive, orang rumah yang drive, sebab dia nak latih dia drive automatik ni, lama tak drive. Dia suruh jalan lah mana-mana jalan. Kita tak biasa orang drive ni, kita yang drive. Jadi bila kita biasa yang driving ni, kita duduk sebelah, kita jadi pening kepala. Siapa yang biasa drive dia macam tu lah. Jadi pening kepala. Allah, dia bukan bawa tak elok, tapi memang macam tu. Lain-lain kata tak boleh ikut jalan ni, dia pusing, dia masuk ikut jati ni kan. Masuk ikut jati, ikut jalan kilang Kasem belakang tu. Tengok-tengok situ pun jam. Rupanya situ pun ada accident. Ada accident motor. Lepas itu barulah clear. Sampai rumah, ini kata kalau tak dan juga ni, kira bawa turun, kira patah balik. Mujur dan juga. Nak kata kat situ pun kita boleh gambarkan bila kita menempuh jam di dunia, kat padang mahsyar ni nanti tak tahulah kita jam macam mana. Jam tu yang kita perlu tunggu puluhan ribu tahun tuan-tuan. Kita kadang-kadang jam kat dunia pun kita dah pening kepala dah. Bila nak sampai ni? Ustaz tak sampai ni, ustaz sampai ke tak ni? Kita dah risau.
Ini pula jam kat padang mahsyar nanti, ya, puluhan ribu tuan-tuan, puluhan ribu. Sebab itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Kita tak kisah, tak nampak dah ayah, tak nampak dah ibu kita, tak nampak dah anak kita, tak nampak dah cucu-cucu kita. Orang yang kita kasih ketika itu kita tak nampak. Yang kita kisahkan diri kita sendiri. Apa nak jadi kat aku ni? Belum dihisap, nak kena tunggu berapa puluh ribu tahun ni. Itu pun belum tentu kita lepas dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat situ, kat dunia, Allah dah bagi gambaran bagaimana di padang mahsyar nanti. Subhanallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita fikir tu memang takutlah tuan-tuan. Baik, kita sambung balik pengajian kita. Kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk nasihat yang ketujuh. Nasihat yang ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Nasihat yang ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Dia punya tajuk. Wahai anakku yang tercinta. Di sini kalau kita tengok Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia selalu menggelarkan anak murid dia, anakku yang tercinta. Tanda kasih sayang kepada seorang guru kepada anak muridnya. Jadi dia pesan apa kepada anak murid dia? Dahulukan, kita aulakan untuk belajar ilmu yang fardu ain. Apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan waktu untuk belajar ilmu perbahasan, ilmu kalam, ilmu tauhid yang dalam-dalam, dan ilmu khilaf, ilmu perbahasan khilafiyah, dan ilmu at-tib, dan ilmu yang berkenaan dengan himpunan syair Arab, dan ilmu peredaran bintang. Maka kita tengok di sini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pesan kepada anak dia, kalau nak belajar ilmu yang patut kita dahulukan, iaitu fardu ain. Apakah ilmu fardu ain itu? Itu yang kadang-kadang kita keliru. Tafsirkah, usuluddin-kah, pengajian Islamkah? Kata. Jadi kalau kita tengok apakah fardu ain itu, ulama dia bahagikan 3 poin yang utama. Yang itu, yang pertama, tauhid. Sebelum kita belajar fiqh, biasanya kita kena belajar tauhid itu dulu. Sebab untuk kita beribadah, kita kenallah siapa kita ibadahkan. Siapakah Tuhan kita? Siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi untuk kita mengenal Allah, perlu kita belajar at-tauhid. Kalau kita biasanya, kalau kat Malaysia ni, kalau kitab tauhid yang asas lah kata, macam contohnya Aqidatul Awam, Risalatul Tauhid, dan dia banyak lagi. Saya pun tak ingat. Tapi yang tu antara 2 yang basic. Asasnya apa? Untuk apa kita belajar? Ataupun kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan bekas ataupun mantan Mufti Sabah. Ada kitab 2 warna merah. Ada belajar sini kan. Itu dia antara kitab-kitab asas ataupun orang kata contemporary, ataupun kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama terkini untuk kita memahami tauhid itu sendiri, untuk kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal Allah. Bagaimanakah Allah itu? Kita nak kenalkan anak kita, Allah tu bagaimana? Kalau kita sendiri pun kadang-kadang tak kenal sifat 20 tu. Sifat 20. Allah tu wujud. Bagaimanakah Allah tu wujud? Wujud tu bagaimana? Kalau kita tengok, kalau sekolah rendah dia dah belajar dah. Sifat 20 ni. Dia belajar tu, dia belakanglah belajar mendalam. Dia belajar dengan nyanyian. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Tapi yang kita pelajari lagi, contoh wujud. Wujud tu wujud macam mana? Sebab itu kadang-kadang kalau orang yang tak faham maksud wujud tu, kalau orang kafir lah, kalau Allah tak ada anak, siapakah yang lahirkan Allah? Kalau orang kafir kan, siapa yang lahirkan Allah ni? Allah ni datang daripada mana?
Jadi itulah kita perlu mengetahui tauhid. Kita kena belajar tauhid. Kalau kita keliru, itu akan mengelirukan kita. Kita akan berfikir, kalau Allah tidak melahirkan dan Allah tak dilahirkan, jadi Allah datang dari mana? Kita akan selalu memfikir-fikirkan perkara yang di luar akal. Jadi sebab itu kita kena belajar. Dia tak payah kadang-kadang belajar pasal tauhid pula. Jadi kita kena belajar sifat mustahil bagi Allah. Kena belajar sifat wajib bagi Allah. Kita kenal Allah, maka dengan itulah kita akan mengenal Tuhan kita. Begitu juga lepas itu kita mengenal fiqh. Kita belajar fiqh. Lepas kita belajar tauhid, kita belajar fiqh yang kedua. Lepas kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf. Maka fiqh tu apa? Supaya kita boleh solat. Tapi nak solat kena wuduk. Jadi kita kena belajar wuduk. Wuduk tu hukum dia sunat, tapi nak solat tu wajib. Jadi kita kena wajiblah juga belajar wuduk. Dalam solat kena baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni baca Al-Quran, dia hukum dia sunnah. Tapi kalau kita dalam solat, kita wajib baca Al-Fatihah. Jadi nak tak nak, kita kena mewajibkan diri kita untuk mempelajari Al-Fatihah dengan tajwid yang betul, dengan cara bacaan yang betul. Bukan setakat kita belajar solat. Ada yang ulama berpendapat, kalau tauhid taklid ni, tahu tak tauhid taklid ni apa? Diikut je orang. Contoh biasanya kalau anak-anak muda, ada yang ulama berpendapat, yang ulama yang agak keras orang kata, yang agak syadid, dia kata kalau seseorang, kalau jenis tauhid taklid ni tertolak, jatuh kafir. Ada ulama begitu. Sebab dia kena belajar tauhid, dia tak boleh main cakap ikut-ikut. Ya? Kalau kita tengok anak-anak muda kadang-kadang dia suka ikut. Lepas ikut, sebab itu kadang-kadang dia jadi macam adat. Dia tak mempelajari, mengikuti apa yang telah diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu macam solat, usolli kama ra'aitumuni usolli. Solatlah seperti mana kamu tengok aku solat. Rasulullah dah wafat. Kita tak boleh nak tengok macam mana Rasulullah solat. Jadi kita tengok, kita dapat tahu macam mana daripada sahabat pun kita tak sempat. Kita tengok daripada tabi'in tak sempat, tabi'in turun daripada terus ke ulama. Jadi kita belajar daripada ulama. Ulama ni dia tulis daripada dalam kitab. Daripada dalam kitab itulah kita belajar. Tapi bukan belajar baca sendiri. Jangan nak pandai-pandai baca sendiri. Kita kena belajar juga. Orang kata kena buka kitab. Dia tak boleh kita baca sendiri. Kalau baca sendiri, takut kita faham mengikut kefahaman kita sendiri. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang belajar tafsir, konon-konon dia nak ambil daripada Al-Quran dengan hadis terus. Ada juga zaman sekarang. Sebab ada fahaman-fahaman tak boleh ambil daripada ulama, dia nak direct Al-Quran dengan hadis. Jadi dia buka Al-Quran, dia buka tafsir, dia buka hadis. Dia nak tafsir hadis dengan Al-Quran dengan tafsirannya sendiri. Sudahnya tafsir salah. Sebab apa? Ilmu tak mencukupi. Sebab kita nak menafsirkan tafsir Al-Quran, ayat Al-Quran, perlu kita ada belasan ilmu. Kena pandai ilmu nahu, kena pandai ilmu balaghah, kena pandai ilmu saraf, kena pandai ilmu takwil, macam-macam ilmu. Bukan satu dua ilmu, tetapi belasan ilmu, supaya barulah boleh kita dikelar ahli tafsir. Tu baru kita nak tafsir Al-Quran. Belum lagi hadis. Orang zaman sekarang, dia baru je dapat ijazah kadang-kadang 4 tahun, dah mandai-mandai nak menafsir Al-Quran. Dia tak nakal daripada ulama-ulama. Jadi kita kena apa? Kita kena nakal daripada ulama. Solat tu, bagaimana solat? Fiqh yang asas perlu kita hadamkan dulu sebelum kita pergi peringkat-peringkat tertinggi. Kadang-kadang zaman sekarang dia nak tengok yang tinggi-tinggi, yang mendalam-dalam. Tak perlu kita nak belajar mazhab Maliki ni macam mana ya solat. Mazhab Hambali tu
Dia punya bacaan Fatihah lain sikit ya. Baca mazhab lain pegang-pegang tak batal pun wuduk ustaz. Antara lelaki perempuan tak boleh ikut ke ustaz. Memang ada dalil ustaz. Ada dalil hadis sahih. Apa kita nak jawab? Orang zaman sekarang, orang yang nak yang pandai guna hadis, dia orang ni pandai juga kan? Dia orang guna dalil apa? Hadis tu sahih ni. Nabi Muhammad tersentuh dengan Aisyah, dia tak ambil wuduk balik, dia terus je solat. Kita nak jawab apa kadang-kadang? Kita nak jawab apa kadang-kadang? Yang ustaz-ustaz ni pun tersongkor juga nak jawab, sebab orang yang tu boleh bijak-bijak. Jadi dia orang kadang-kadang dia nak ikut akal saja semata-mata, dia orang tak nak ikut ulama. Dia orang suka menafsir ayat dia orang sendiri. Jadi tu perlu kita belajar asas-asas tu, kita kena wajib kita fahami. Tak perlu kita nak belajar mazhab ni macam mana, perbezaan mazhab dia memang kalau talibul ilmi dia ada belajar fiqh al-muqaranah. Dia fiqh muqaranah di antara subjek yang dia kadang-kadang saya tengok kat Malaysia ni dia ada masjid yang dia belajar fiqh muqaranah. Tapi sebenarnya fiqh muqaranah ni dia agak berat sebenarnya. Kita belajar perbezaan agama ataupun fiqh daripada berbagai-bagai mazhab yang lain. Jadi kalau benda tu kalau masyarakat umum je, dia akan pening khususnya. Dia akan pening sebab mazhab ni lain, mazhab ni lain. Mazhab ni lain, kita kadang-kadang mazhab Syafi'i pun kita tak hafal habis lagi. Mazhab Syafi'i pun kita tak hadam lagi. Kita nak belajar mazhab lain. Lebih kurang begitulah. Sebab itu dia kata apa? Belajar fardu ain dulu, belajar asas Syafi'i. Contohnya apa? Kita belajar taharah dulu. Kadang-kadang setengah tempat dia bising. Ustaz ni tak habis-habis. Lepas habis buku taharah, buka balik taharah. Taharah. Belajar air. 20 tahun dah saya belajar air, ustaz. Upgrade lah sikit. Kadang-kadang kita rasa nak tu. Tak apa. Yang penting asas kita kuat. Apabila asas kuat, maka yang atas-atas pun insya-Allah tak ada masalah. Contohnya macam kadang-kadang orang zaman sekarang dia tak tahu. Contoh basuh baju. Basuh baju, kanak-kanak kalau kita walaupun mesin-mesin kat rumah kita kena asingkan basuh baju anak-anak kecil kita dengan baju kita sendiri. Setengah ibu dan ayah dia tak asingkan. Dia campur, basuh sekali je lah. Padahal anak tu kadang-kadang najis dia ada terlekatkan baju dengan seluar. Yang perlu cara cucian yang berbeza. Dia tak boleh main cuci terus campur dengan pakaian yang bersih. Pakaian yang memang biasa kotor-kotor daki-daki tak apa, dia lain. Tu bukan najis, dia tidak terkena najis. Tetapi pakaian yang terkena najis, yang najis yang berat, maka dia ada cara cucian yang lain, yang berbeza. Tapi kadang-kadang kalau ibu bapa yang tidak memahami akan hukum air itu sendiri, dia main campur je. Yang baby ke, yang umur setahun, dia campur je. Dia campur masuk sekali kan, kosong lagi tu, campur je. Sebab apa? Pasal hukum asas. Air itu pun dia tak kerti. Air mutahharah, air mutawassitah, air najis mutawassitah, najis mughallazah tu. Benda tu memang kadang-kadang kita dah belajar lama, tapi kadang-kadang kita lupa balik. Betul tak? Kita lupa. Saya pun kadang-kadang lupa juga. Sebab asas tu tak kuat. Jadi disitulah Imam Ghazali mengingatkan kita supaya apa? Nak belajar ilmu lain, kuatkan asas ilmu fardu ain. Kita dah lepas fardu ain, nak belajar ilmu lain tak apa. Belajar ilmu tasawuf. Bagaimana kita nak beribadat seumpama ibadah kita Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Walaupun Allah tiada di depan, Allah tiada di belakang, dan Allah tiada di bawah ataupun di atas. Bagaimana kita nak merasai perasaan itu? Maka kita belajar ilmu tasawuf. Dan maka ketiga-tiga ilmu ini perlu kita dalami sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang dalam. Seperti apa? Contoh ilmu tauhid yang dalam-dalam, ilmu khilaf, ilmu perbahasan khilafiyah. Contoh kunut, kenapa ni tak baca kunut, kenapa mazhab tu tak baca kunut, kenapa mazhab ni cara dia nak sujud tu lain,
Kenapa mazhab ni dia tak baca bismillah Al-Fatihah tu? Tak perlu kita nak selidik. Yang penting kita perkukuhkan perfahaman fiqh kita dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan ilmu yang berkenaan dengan himpunan syair Arab dan ilmu peredaraan bintang. Ilmu syair Arab ni orang kata ilmu taqti', ilmu arud wal qafiyah. Dia kalau kita tengok orang Arab ni, dia suka buat syair. Ya, tok-tok guru pun, imam-imam pun dulu kalau dia nak tulis satu-satu ilmu, dia akan tulis dalam bentuk syair. Jadi setiap ilmu syair tu macam kita lah, kita pantun. Pantun bukan orang sebarang orang boleh pantun. Dia punya hujung tu ada huruf yang sama, dia ada cara-cara ni. Jadi tak perlulah kita nak belajar ilmu yang dalam-dalam. Tapi saya rasa benda ni kita tak belajar lah kot. Tuan-tuan jemaah ni insya-Allah lah kot. Sebab fiqah pun rasa kita pening lah ustaz. Tauhid pun kadang-kadang kita pening. Nak belajar ilmu bahasa dalam-dalam pun memang pening tuan-tuan. Yang muda-muda pun memang pening nak belajar ilmu bahasa ni. Ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab dan ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab ni qawaid lah, nahwu saraf. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia bismillah? Kenapa dia tak basmalah? Itulah ilmu nahwu. Kenapa dia bi? Kenapa dia ba? Apakah yang dimaksudkan dengan ba? Kenapa dia tak letak sebelum ba tu, dia tak hazafkan? Dia ada ilmu bahasa nahwu wa saraf. Dia ada sebab-sebab baris-baris yang tertentu di atas ada sebabnya. Sebab bawah ada sebabnya. Dia kata ilmu nahwu wa saraf. Jadi benda tu kita tak perlu belajar seandainya kalau fardu ain kita pun masa kita tak habis belajar lagi. Tak habis belajar, baik kita belajar fardu ain. Baik bila kita belajar cara nak solat dengan betul. Baik kita belajar cara membaca Al-Quran dengan betul. Maka itu lebih afdal daripada kita pulun untuk mempelajari pelajaran ilmu-ilmu yang terlalu mendalam, sedangkan yang asas kita tak habis lagi, tak khatam pun lagi. Selain daripada menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Dah dia belajar dalam-dalam, dia pula yang mempersoalkan akan hukum Allah. Benda inilah yang berlaku kepada ahli-ahli kitab al-Yahudiyah pada zaman-zaman yang terdahulu. Contoh zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, orang-orang Yahudi dia suka bertanya. Dia bertanya tu bukan sebab dia tak tahu, dia saja suka-suka tanya. Begitulah juga dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan sahabat jangan banyak tanya kalau hukum keluar. Contoh hukum keluar, jangan banyak tanya buat, sebab kalau banyak tanya hukum akan berubah. Bila hukum berubah, maka akan memberatkan untuk kita untuk mengamalkan hukum-hukum tersebut. Zaman sekarang nak tanya boleh, tapi tanya mengikut apa yang kita memang betul-betul tak faham. Macam zaman dulu Al-Quran tak turun habis lagi. Jadi bila kadang-kadang setengah hukum, kalau sahabat tanya kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, takut-takut hukum itu berubah dan menjadi berat lagi atas ibadah yang akan dilakukan oleh umat-umat yang kehadapan. Jadi Nabi kata jangan banyak tanya. Jadi apabila Allah arahkan, Allah tu buat saja. Jadi sebab itu dia kata dari menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah. Kita selalu kadang-kadang kita bertanya. Kita ni banyak bertanya. Kenapa solat 5 waktu? Kenapa tak 2 waktu je? Kenapa solat subuh tu 2 rakaat je? Kenapa 3 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Kita selalu kadang-kadang kita akan bertanya perkara yang sia-sia. Benda tu pun kadang-kadang kita dah tahu, tapi kita tanya lagi. Malah kita persoalkan, kenapalah tak baca Yasin je malam Jumaat, kenapa tak baca Kahfi? Lebih kurang kan kadang-kadang kita selalu bertanya akan perkara yang sia-sia. Jadi benda itu adalah perkara yang sia-sia. Sebab tu kalau orang yang tak cukup belajar, dia tak habis belajar, dia akan selalu tanya.
Dia akan selalu tanya. Dan dia akan selalu mempersoalkan akan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salam ada disebutkan, mulai seorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya sampai ia diletakkan di dalam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Ni Imam Ghazali mengatakan dia telah melihat di dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil apa? Mulai seorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya dan sampai ke dalam kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Soalan wajib. 40 soalan ni Ustaz. SPM banyak lagi Ustaz. Saya soalan nak masuk SPA itu pun ratusan Ustaz. InsyaAllah boleh lepas lah Ustaz. Soalan pula soalan bocor. Saya hafal siap-siap Ustaz. Saya buat soalan bocor, saya buat skema jawapan. Kita kan kadang-kadang kita buat skema jawapan. Okay lah. InsyaAllah siapa-siapa nak masuk kubur, inilah jawapannya. Jangan harap lah tuan-tuan. Jangan nak harap. Sebab apa? Mulut kita tertutup nanti tuan-tuan. Ya? Yang akan menjawab akan soalan mungkar dan nakir ialah amalan-amalan kita. Bagaimana iman kita? Iman kita okey? Okeylah kita nak jawabnya. Amalan kita cantik, okeylah kita nak menjawabnya. Maksudnya apa? Tengok bagaimana iman kita dan tengok bagaimana amalan soleh kita. Walaupun kita dah tahu ma rabbuka, ma nabiyuka, siapakah Tuhanmu, siapakah nabi kamu. Allah kita dah nak zikir Allah. InsyaAllah ni boleh jawab Allah nabi, Muhammad Rasulku, Allah Tuhanku. Agak-agak boleh jawab tak tuan-tuan di kat kubur? Kita sekarang InsyaAllah Ustaz boleh jawab. Saya sendiri pun kuas boleh jawab. Sebab apa kita kena kata ada sifat khaufun. Kita kena ada sifat khaufun di dalam hati kita akan amalan kita. Sebab itu kata sebelum kita sudah beramal, kita kena ada ikhlas. Lepas kita ada ikhlas dan kita dah beramal, apa yang amalan kita kena ada khaufun wal raja'. Lepas kita ada amal, kita kena ada sifat khaufun wal raja'. Khaufun tu apa? Takut akan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Kita kena rasa takut. Sebab dengan ada takut tu, kita akan sentiasa tambah amalan kita. Kalau orang tak ada rasa takut, dia rasa bangga pula dengan amalan dia. Aku dah insyaAllah lepas. Sebab apa? Dia tak ada rasa takut. Jadi kita kena sifatkan khaufun di dalam hati kita. Selepas khaufun, adanya raja'. Raja' ni apa? Pengharapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Maksudnya takut, dalam masa sama kita berharap Allah menerima amalan kita. Amalan kita yang amat-amat sedikit. Ya? Jangan sesekali kita merasakan amalan kita banyak. Kita ni kadang-kadang orang tanya malaikat pun kita tak lepas. Tanya malaikat apa? Tanya nama-nama malaikat lah. Tak percaya tuan-tuan? Contoh yang macam ilmu tauhid kan. Contoh kalau rukun iman, antara yang perlu kita percayai kepada malaikat. Contoh kan, percaya kepada malaikat. Maksudnya wajib kita mengetahui nama 10 malaikat. Tak percaya tuan-tuan lepas pagi habis solat isyak, tuan-tuan tulis kat rumah, tuliskan 10 nama-nama malaikat. Israel, apa tugas dia? Sekali kat tugas lah, bukan nama sekali. Kita pun tersungguh pula. Israfil, Munkar dengan Nakir, apa tugas dia? Tolong hidang makanan ke? Jangan kita kata tolong hidang makanan. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang apa yang wajib kita ketahui pun kita tak tahu. Padahal tauhid, antara pelajaran tauhid kita perlu, kita wajib mempercayai dan mengetahui akan nama-nama malaikat dan tugas-tugas dia. Begitulah juga nabi-nabi. Kita jadi ilmu tauhid kan. Lepas kita tahu Allah apa semua, nabi-nabi kita kena tahu. 25 nabi wajib kita ketahui.
Nabi Adam, Idris, apa tu kita kena wajib ketahui dan kita kena percaya. Al-Quran memang kita percaya. Yang ketiga baki itu walaupun dah tak ada, kita kena percaya. Kita kena percaya kitab Injil, kitab Taurat, kita kena percaya. Tapi benda tu kalau kita nak hurang memang kita tak lepas. Sebab kita tak belajar habis lagi kadang-kadang. Kita belajar sikit-sikit. Kadang-kadang kita dah belajar habis. Tapi bila belajar habis, kita tutup buku, kita tak buka dah. Lebih kurang gitulah. Sebab itu, belum tentu kita boleh menjawab soalan di kubur Allah Ta'ala yang telah bertanya kepada yang pertama sekali ialah, wahai hambaku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperlihatkan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Yang pertama sekali apa dia? Dia tanya pula, wahai hambaku kan kita lah, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun, setiap masa memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Apa maksudnya? Kita selalu nak orang puji kita. Kita nak selalu orang tengok kita cantik. Kita nak selalu orang tengok kita baik. Kita nak selalu tengok orang kata kita ni baik. Kita selalu nak tengok orang pandangan daripada zahir kita semata-mata. Padahal belum tentu dalaman kita, batin kita baik. Kita nak selalu orang puji kita. Dia ni bagus lah. Solat. Sebab dia datang masjid, dia kenalah solat. Kira rumah tu, kira pakai tak solat lah. Orang tengok kena solat. Dia nak tengok orang puji dia. Jadi di situ Allah, kenapa engkau selalu ingin dipuji orang? Lebih kurang itu. Jadi kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia? Kita selalu nak nampak cantik. Sebab tu orang zaman sekarang, dia habis ribu-riban sebulan. Sebab apa? Nak nampak cantik. Beli make up, kat Facebook, kat YouTube, kat TikTok atau kat mana-mana apa? Tunjuk make up sini. Tiba tengok berubah. Muka buruk jadi berubah kan? Sebab apa? Dia nak orang puji dia. Tadi muka buruk ni tiba-tiba cantik. Pandailah dia ni make up. Berapa ramai orang yang menghabiskan duit ribuan ringgit semata-mata apa? Nak orang dia puji dia cantik. Dia kurus ni sebab apa? Nak orang kata dia ni kurus. Semua kita nak apa? Kita nak pandangan orang lain, tapi kita tidak pernah pun melihat bagaimana pandangan Allah, apa yang kita lakukan. Kalau lelaki ni, kereta lah biasanya. Kereta. Kereta hang kemas lah. Rasanya baru je bulan lepas hang tukar rim. Ni tukar lah. Ini yang baru je bang. Duit dah tak ada, terpaksa dah minjam juga. Sebab apa? Dia nak orang puji ni. Kemas lah kereta hang. Baru je cat tak pudar lagi, dah tukar cat lain pula. Dia nak orang puji, hang ni pandai lah jaga kereta. Kita itulah yang kena-kena. Alhamdulillah. Yalah, saya ni memang macam tu. Kita suka akan, udahnya kita suka, kita menyerengih lah seorang-seorang. Kita suka lah seorang-seorang. Sebab tu, andai kata kalau kita buat sesuatu tu bukan sebab kita nak pandangan orang lain, bukan kita nak pujian orang lain. Andai kata kalau kita buat sesuatu tu bukan sebab orang lain, tiba-tiba orang puji juga. Apa kita jawab? Haza min fadlu rabbi. Haza min fadlu. Contoh kalau kita dapat harta ke, kita dapat sesuatu benda ke, kita dapat sesuatu jawatan ke kan, kita dapat tanya kan, kita kadang orang tanya kat kita kan. Apa kita nak jawab? Haza min fadlu rabbi. Ini sebab Allah Subhanahu atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pinjaman kepadaku. Lebih kurang begitulah dia punya maksud. Maksudnya apa? Yang kita dapat ni bukanlah sebab kita, tetapi Allah lah yang memberi pinjaman dan memberi pinjaman kepada kita, peluang untuk kita di atas peluang itu, di atas harta itu, di atas jawatan itu semua semata-mata hanyalah Allah, bukan kita. Jadi dengan kita berkata-kata itu, kita akan merendahkan diri kita. Kita akan mentawadukkan diri kita. Yang apa yang kita dapat itu bukanlah sebab usaha kita. Bukan sebab usaha kita, tetapi sebab Allah. Itu kita kena simpankan dalam hati kita. Kena amalkan. Biasa kalau kita tengok Facebook, tanya, Alhamdulillah,
Ini semua sebab Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kena selalu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, haza min fadlur rabbi. Tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku hati engkau walaupun hanya satu detik. Ini yang Allah tak suka. Allah tak suka. Sebab apa? Kita suka sangat tengok orang, tapi kita tak pernah tengok bagaimanakah pandangan Allah, bagaimanakah pandangan Allah di sisi kita. Allah ni suka tak kita buat macam ni? Lebih kurang begitu. Allah ni suka tak kita ni kadang-kadang lambat-lambatkan solat? Allah suka tak kita ni sombong diri ke, riak ke? Allah suka tak? Itu kita kena tahu. Adakah Allah suka akan perbuatan yang kita lakukan? Maka itulah yang kita kena fikirkan sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Apakah pandangan Allah? Apakah yang akan Allah memikirkan atas apa yang aku lakukan ini? Adakah Allah redha? Kita kadang-kadang kalau orang apa? Macam mana saya nak cakap Tapi memang nak katanya memang zaman sekarang manusia dia lebih suka diiktiraf oleh orang lain. Iktiraf tu untuk orang lain juga. Dan kalau orang yang mengiktirafkan dia, orang tu bukan iktiraf selama-lamanya, tapi hanya seketika sahaja. Kalau orang tu down ke, orang tu dah di bawah, maka orang yang iktiraf tu juga orang yang memuji dia dah suatu hari yang tu akan menghina dia satu hari nanti. Tetapi tidak Allah. Allah ni sejauh mana kita tinggal dia, sejauh mana kita jauh daripada dia, tetapi kalau kita kembali bertaubat, kita kembali ingin kasih cinta kepada Allah, pasti Allah akan kembali juga. Allah akan ampunkan dosa kita. Baik Allah. Kita kalau salah dengan orang, Tok Imam kadang-kadang terbaca salah. Tok Imam baca salah satu ni, ni tak jadi Tok Imam lah, yang tak boleh jadi Tok Imam ni. Lebih kurang gitu. Tapi Allah kalau salah banyak kali pun akan diampunkan selagi kita bertaubat. Hebat tak Allah? Allah hebat. Allah maha pengampun. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu dia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripadaku? Itu duk selalu dia sibuk anak-anak kita, sibuk isteri kita, sibuk hal keduniaan. Kadang-kadang kita terlupa akan Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi jawatan kepada kita, Allah yang memberi peluang, Allah lah yang memberi segala-galanya dekat kita. Tapi apa yang kita beri ke Allah kadang-kadang? Kita solat pun, Qobliyah Ba'diyah pun kadang-kadang tak sempurna. Maghrib ni pun sebab Alhamdulillah kita tak ni. Kadang-kadang Zuhur tak boleh sebab kita kerja. Subuh pun kadang-kadang kalut. Lepas subuh terus. Sebelum Qobliyah tu insyaAllah dapat. Zuhur kalau kita terlepas. Isyak tu insyaAllah. Tapi apa? Sunat Qobliyah dan Ba'diyah pun kadang-kadang kita tak boleh nak bagi ke Allah. Semata-mata cukup sekadar wajib yang 5 tu. Allah bagi kita kat macam-macam, tapi kita tak pernah pun bagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku. Masya-Allah, subhanallah. Kalau kita nak bagi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tak. Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Nak kata teruk tak teruk, kita ni ada telinga ke tak? Bahasa dia kasar sikit. Tuli ke dan tidak dapat mendengar lagi? Kita dah tahu dah benda-benda ni, tapi kadang-kadang kita buat-buat tak tahu. Tak apalah, esok boleh solat. Esoklah aku solat Ba'diyah. Kadang-kadang kita kalut nak sakit perut. Kadang-kadang kita balik, kita perasan nak kita sakit perut. Allah, sakit perut. Masuk tandas, lega. Nak ambil putus malas dah. Tak apalah, esok pun boleh kau Ba'diyah lagi. Kadang-kadang gitu. Esok pun lagi. Kita tak berusaha untuk membayar balik apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada kita. Begitulah juga dengan Al-Quran, bacaan Quran. Kita jarang sebut bacaan Al-Quran, jarang sebut ayat-ayat Allah. Sehingga apa? Hari ni Allah Al-Mulk tak baca lagi. Kopiah dah buka. Kain dah luruh dah. Baju pun dah tersanggut. Pakai tak ambil wuduk.
landing time. Tak adalah al-ilmu. Jadi saya rasa sampai di situ saja perkongsian. Tuan Haji Tamizi pun dia dah tengok jam nak tahlil kan. Tak apa, saya faham. Jadi sebenarnya banyak lagi huraian ni akan apa yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi ada satu perkara yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya akan bertolak menunaikan umrah. Saya menaiki bas pukul 1 pagi ni. Jadi yang pertama mohon doa daripada tuan dengan puan, semoga perjalanan balik dengan pulang kembali ke sini dengan selamatnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala umrah al-maqbulah. Saya bertugas sebagai pentawif. Jadi saya buka, walaupun kali ikutkan saya malas nak buka dah. Kira kan malas pun nak datang kuliah malam ni sebab pukul 1 pagi lagi. Barang pun tak kemas lagi tu. Baru nak buka beg, baru nak fikir apa nak bawa ni. Kalau sesiapa yang berhajat dan berkeinginan untuk wakaf Al-Quran di Mekah dan Madinah, di Mekah dan Madinah, satu naskah RM70. Nak letak 2 nama boleh, nak letak 1 nama boleh, nak letak 3 nama pun boleh, ikut mana-mana kita punya kemampuan dan ikut kita punya kita rasa. Kalau nak letak 1 nama, 1 naskah boleh, ataupun berapa nama. Kenapa kita kena wakaf kat sana? Sebab sana dia 24 jam. Macam saya tengok tu perasan gambar Madinah kan. Sana 24 jam. Macam surau Nuriyah ni lepas isyak, lepas tahlil habis tutup lah. Tak ada orang tutup kan. Bukanlah kata surau Nuriyah, mana-mana surau. Tapi sana 24 jam. Orang akan sentiasa baca Al-Quran dan pahala dia berganda. Dan dia ada Al-Quran yang khas. Dia kena beli mengikut yang sepatutnya. Dia tak boleh main beli je. Kalau kita main beli macam Al-Quran, kalau kat Malaysia kalau kita perasan, kadang kalau kat mana-mana masjid ataupun surau, Al-Quran dia macam-macam. Ada yang warna biru lah, warna merah lah, warna pink lah, ada tafsir ni lah, warna terjemahan tu macam-macam lah, macam warna-warni ada. Tapi sana dia ada satu jenis saja. Dan satu jenis lah yang hanya mengikut spek yang telah ditetapkan oleh petugas-petugas sana. Diorang memang setiap seminggu sekali, kedua minggu sekali, diorang akan cek. Betul tak? Kalau tak lepas karyawan, diorang akan bawa keluar Al-Quran yang orang letak kat situ daripada Mekah dan Madinah. Jadi siapa yang berhajat, satu naskah RM70. Agak-agak rasa kalau macam malam ni tak sempat, kita fikir esok lah. Saya pun sebenarnya malas. Tapi tak apalah, esok tapi nak kena bank lah sebab dia nak kena draw, lepas tu nak kena tukar kepada rial pula. Tapi kalau siapa yang berhajat lah, boleh sama ada message Haji Tarmizi, nanti Haji Mizi sampaikan ke saya berapa-berapa saya bagi, ataupun terus je hubungi saya 013 413 6383 WhatsApp saya akan bagi nombor akaun, saya akan draw daripada sana mengikut rial. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau sesiapa nak buat umrah badal, umrah badal untuk mana siapa, sama ada arwah mak ke, arwah ayah ke, ataupun arwah adik-beradik, umrah badal, dia punya kos sekarang RM500 umrah badal ni. InsyaAllah ada dua tu je lah. Jadi saya rasa sampai di situ saja. Saya mohon maaf mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ilmu yang telah kita pelajari tadi, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم نعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tabaqallahu minkum. Satu saya tambah, umrah badal tu memang untuk 2 orang.